Hai, Assalamualaikum. Okey, dan salam sejahtera. Okey, hari ni kita nak borak sikit berkenaan dengan sifat malas. Okey. Banyak orang dia ada perasaan malas. So bila dia malas, so kesannya adalah dia jadi tidak produktif dalam hidup dia. Okey, hari ni saya nak berkongsi. So bagaimana kita nak mengatasi perasaan malas tadi? Okey, nombor satu adalah buat senarai kerja yang nak dilakukan. Maknanya kita plan kerja. Kan kita plan, okey, mula-mula kita plan apa yang kerja kita nak buat. Okey, contoh ada 10 kerja. Lepas tu kita letak keutamaan daripada 10 ni, mana 2 kerja ataupun 3 kerja yang paling penting yang kita kena habiskan. Okey, lepas tu kita susun pula dalam jadual harian kita. 8 pagi hingga 9 pagi nak buat apa, 9 pagi hingga 10 pagi nak buat apa, sampai tengah hari, sampai petang, sampai malam. Okey, tu satu. Keduanya adalah kita kena patuhi jadual tadi. Kita kena patuhi jadual tadi. Mesti kena ikut. Okey, kadang-kadang mungkin kita akan gagal, tapi at least pastikan 50%, 70% daripada apa yang kita tulis tadi kita buat. Okey. Yang ketiga, kena sentiasa habiskan kerja. Jangan kita dah plan kerja tu, kita dah buat kerja tu betul separuh jalan. Kita kena tanamkan dalam diri, kerja kena siap. Walaupun mungkin di peringkat awal kerja tu hanya lebih kurang je, tapi disiplinkan diri, latih diri dulu untuk pastikan kerja yang dibuat jangan terbengkalai. Mesti buat sampai habis. Okey. Yang keempat, baca bahan motivasi. Okey, membaca ni memanglah kadang-kadang kita rasa malas kan. Tapi cuba cari bacaan-bacaan bersifat motivasi, bukan bersifat maklumat. Kadang-kadang bila bersifat maklumat ni kita mula cepat boring. Tapi bila baca buku motivasi, kita akan sentiasa terbakar. Kita akan sentiasa terbakar dan bersemangat. Okey, yang kelima, okey, rehat yang cukup. Okey. Apabila kita tidur lambat, kena bangun awal, kita rasa letih, kita rasa mengantuk. Okey, itu kadang-kadang membuatkan kita malas untuk bekerja, malas untuk buat kerja. Tapi kalau kita ada tidur yang cukup, contohnya seorang lelaki kan dewasa, minimum orang kata untuk dapat rehat yang cukup 6 hingga 8 jam. Okey, macam saya 6 jam dah okey, 6 jam setengah dah okey. Mungkin ada orang 7 jam, mungkin ada orang 8 jam. Okey, bergantung kepada tubuh badan dia. So bila bangun keadaan segar, insya-Allah kita tak rasa letih, kita akan rasa bersemangat. Okey, yang keenam iaitu cipta matlamat yang boleh bakar semangat. Okey, benda ni pun pernah berlaku pada saya. Apabila kita ada goal, kita ada dream, kita akan rasa sangat bersemangat. Kita nak buat kerja tu, kata sungguh-sungguh. Kerja tu akan jadi lebih bermakna. Yang ketujuh iaitu bersukan. Kita kena beriadah, kena exercise. Barulah darah dalam badan kita akan lebih lancar, oksigen akan pergi pada semua tempat, imunasi badan kita akan jadi lebih baik, kita kurang sakit, kita akan sentiasa rasa sihat. Okey, bila bersukan ni kita akan rasa fresh, kita akan rasa macam saya sendiri pun bila selepas saya bersukan, tak kira lah selepas bersukan, okay, selepas bersukan kita akan seletih sikit tau. Tapi bila lepas macam saya jogging belah petang, so bila belah malam pukul 9, saya akan rasa badan saya macam recharge, saya akan rasa lebih sihat. So bila bangun pagi pun sama, saya akan rasa lebih segar. Kan? Betul. Yang ke-8 adalah, yang terakhir saya nak share adalah berkawan dengan orang yang positif. Okey, jangan berkawan dengan orang yang malas-malas. Bila kita borak dengan dia orang pun, dia orang akan cakap benda-benda, malaslah aku nak buat benda ni, malaslah aku nak buat benda tu, malaslah aku tak ada mood lah. Sebab apa? Kita duduk dengan orang-orang yang negatif. Tapi kalau kita duduk dengan orang-orang yang positif, yang sentiasa ada impian nak berjaya dalam ini, yang sentiasa nak mencapai sesuatu, nak berjaya capai itu dan capai ini. So bila nak berjaya, mereka kena buat banyak kerja. So aku nak buat benda ni, aku nak buat benda ni. So secara tidak langsung benda tu akan memberi kesan kepada kita. Kita secara sedar atau tidak sedar kita akan terpengaruh kepada mereka. Okey, 8 tip ni saya share untuk anda hilangkan sifat malas dalam diri anda. Okay, cuba satu-satu, insya-Allah boleh membantu.